والعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Syarah Mukhtasar Jiddan. Sebelum masuk kepada bab na'at, nampaknya pengarang kita ada beberapa perkara yang tidak disebut di sinilah, iaitu berkaitan dengan na'at sababi. Tak ada sini kan? Okey. Jadi hak ni maklum dah, rasa pelajar semua dah tahu beza antara na'at sababi dan na'at hakiki. Berkaitan secara ringkas hukum na'at sababi dan na'at hakiki. An-na'tu hakiki ni kita sebut apa? Dia sifat kepada man'ut secara langsung. Makna na'at sifat kepada sebelumnya. Dia kata sini ba'atha. Dia ada dia kata apa? Dia kata berkaitan hukum na'at, kata pengarang rahimahullah, wajib ikut wa ra'aitu Zaidan kan? Taqulu, matan dia kata wa na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Situ je. Jadi itu sebenarnya kalau kita boleh huraikan lagi, na'at hakiki ni dia mengambil 4 daripada 10. Okay. Pertama, dia akan mengikut pada i'rab. Rafa', nasab ataupun jar. Jazam dia tak? Jazam tak ada sebab na'at dia isim. Okay. Yang kedua, pada tangkir, ta'rif ataupun tangkir, dia makrifah ataupun nakirah. Yang ketiga, dia akan mengikut pada apa? Pada at-tadhkir ataupun ta'nif, muzakkar ataupun muannas. Yang keempat, dia akan mengikut pada al-ifrad. Terima kasih. Jazakallah. Ataupun tasniyah ataupun jamak. Nampak tak tu? Abdul Rahman? Boleh tak ni? Okay. Jadi ada berapa bahagian? Pertamanya dari segi apa? I'rab. I'rab ada berapa? Ada 3 kan? Rafa', nasab ataupun jar. Yang kedua pada apa? At-ta'rif, makrifah ataupun at-tankir, nakirah. Yang ketiga ialah pada at-tadhkir, muzakkar ataupun ta'nif, muannas. Yang keempat pada apa? Al-ifrad, mufrad, tasniyah ataupun jamak. Jadi na'at hakiki dia akan ambil satu daripada ni, satu daripada ni, satu pada ni, satu pada ni. Jadi 4 daripada berapa sama? 4 daripada 10. 4 daripada 10. Dia akan ambil 4 daripada 10. Ingatlah tu Ni satu, ni satu. Sekejap. Ni satu, 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 satu. Jadi 4 daripada 10 panggil. Itu na'at hakiki. Tu
Tulis sebelah dia pula. Na'at sababi. Tulis itu. Na'at sababi. Sababi. Dia akan ambil 2 daripada apa? 5. Pertamanya i'rab. Sama ada rafa', nasab ataupun jar. Yang kedua ialah pada ta'rif dan juga tangkir. Okey. Jadi berapa? 2 daripada berapa tu? 5 kan? 2 daripada 5. Ni 4 daripada 10. Faham tak Abdul Rahman? Tengok contoh. Okey. Na'at hakiki. Ja'a Zaidun as-salihu. Zaidun as-salihu. Okay, tengok. Soleh dia na'at apa? Na'at hakiki. Tulis bawah segi. Ja'a rijalun. Ja'a rijalun muslimuna. Muslimuna. Ambil selagi. Ja'a at-talibani puan pula kita ambil puan pula. At-talibatani. Talibatani. Ja'at. Tulis ja'at Ja'at at-talibatani al-mujtahidatani. At-talibatani al-mujtahidatani. Okay. Tengok contoh. Boleh duduk. Ja'a Zaidun as-salihu. Soleh. Soleh ni semua ni kita panggil na'at hakiki belaka. Sebab apa? Dia sifat kepada man'ut yang sebelumnya. Sifat kepada Zaid, sifat pada rijal, sifat pada talibatan. Okay. Telah datang oleh si Zaid yang soleh. Siapa soleh? Zaid. Yang soleh Zaid. Dalam tu dia kata yang merafa'kan dhamir yang kembali kepada man'ut. Okey. Soleh itu an-na'tu hakiki yatba'u man'utahu fi arba'i minal asyarah. Mengikut pada 4 daripada 10. Pada apa? Pada i'rab. Zaidun hukum apa? Majrur ke marfu'? Zaidun. Marfu'. Zaidun marfu', maka soleh baca salihu marfu'. Okey. Diikut pada rafa'. Yang kedua ikut pada ma'rifah dan nakirah. Zaidun nakirah ke ma'rifah? Ma'rifah. Jadi as-salihu kena tak alif lam ma'rifah. Yang ketiga pada tazkir dan pada ta'nis, muzakkar ke muannas. Zaidun muzakkar muannas. Muzakkar lah kita maksud muzakkar. Jadi salih. Kita tak kata salihah. Dan pada ifrad dan tasniah dan jamak. Zaid seorang ke ramai? Seorang. Jadi as-salih pun mufrad. Tengok yang kedua. Ja'a rijalun muslimuna. Jadi rijalun ni nakirah ke makrifah? Rijalun nakirah makrifah? Rijalun nakirah ke makrifah? Nakirah. Sebab apa nakirah? Sebab apa nakirah? Ada alif lam. Bolehlah. Jawab mudah tak ada alif lam. Bolehlah. Okey, nakirah. Jadi bila begitu dia musanna ke jamak? Rijalun. Ke jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Jamak. Jadi muslimun sifat dia na'at. Muslimun ikut pada apa? Rijalun
makrifah, maka dia ikut pada pada i'rab. Rijalun jadi marfu' fa'il. Jadi muslimuna. Muslimuna rafa' dengan apa? Rafa' dengan waw. Rafa' dengan waw. Kenapa rafa' dengan waw? Muslimun rafa' dengan waw sebab apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim rafa' dengan waw. Siapa lagi yang rafa' dengan waw? Asmaul khamsah. Dua tu lah. Rafa' dengan waw. Jadi muslimuna marfu' dengan waw sebab rijal marfu'. Jadi ini na'at. Ini man'u dia. Ini sifah, ni mausuf dia. Okey. Kemudian dia nakirah ke makrifah? Rijal nakirah. Maka muslimun pun nakirah. Rijal muzakkar muannas. Muzakkar, maka muslimun pun muzakkar. Rijal jamak ke mufrad? Jamak, maka muslimun pun jamak. Okey. Ja'at talibatani mujtahidatani. Akhir sekali. Sama. Al-mujtahidatan dia marfu' dengan apa mujtahidatan? Marfu' dengan alif sebab isim musanna, marfu' dengan alif. Ahsan. Okay, jadi marfu' dengan alif. Kemudian dia makrifah sebab talibatan makrifah, maka mujtahidan makrifah juga. Kemudian apa lagi? Dia musanna, maka mujtahidan musanna juga. Musanna ke? Musanna lah tak? Lagi dia muannas. Talibah muannas, maka mujtahidatan pun muannas juga. Okey, boleh? Mudah ya. Na'at sababi. Okey, na'at sababi ni yang merafa'kan isim zahir selepasnya. Contoh, Ja'a Zaidun as-salihu abuhu. Itu yang kedua, Ja'at Hindun as-salihu abuha. Ja'a rijalun salihun abuhum. Ini contoh lah tu. Apa contoh pertama tadi? Ja'a Zaidun as-salihu abuhu. Yang kedua Ja'at Hindun as-salihu abuhu. Lepas tu Ja'a rijalun salihun abuhum. Ni abuha. Salih abuha. Baik, ada nampak. Okey. Okey, sekarang ni na'at sababi. Ambil contoh tu ingat. Lepas tu hak lain sama je lah. Ja'a Zaidun as-salihu abuhu. Okey, dalam na'at sababi, hukumnya na'at ni dia sama ada dia isim dia panggil isim yang mushtaq. Isim wasah. Isim wasah ni sama ada isim fa'il, isim mausuf, sirah mubalaghah ataupun isim tafdhil. Jadi dia kenapa dia berbeza? Kerana dalam situasi ini na'at di sini seakan-akan dia tu jadi amil, fi'il yang merafa'kan isim selepas dia. Tengok. Ja'a Zaidun as-salihu. Okey, as-salihu makna yang soleh kan? Siapa yang soleh? Zaid ke ayah dia? Ayah dia. Okey, sekarang ni pada na'at sababi
Hukum dia apa? Dia ambil 2 daripada 5. Dia ikut pada i'rab. Zaidun makrifah ke nakirah? Makrifah. Maka sifat na'at dia kena makrifah. As-salihu. Boleh? Yang kedua, Zaidun marfu' ke mansub ke majrur? Marfu', maka salihu pun marfu'. Dia tidak mengikut pada tazkir dan pada ta'nis serta pada ifrad, tasniah atau jamak. Tak ikut. Sebab apa? Sebab dia seakan hukum fi'il. Okay. Fi'il, kalau kita kata saluha. Kita kata apa contohlah, kita kata ja'a, ambil senanglah. Ja'a kan? Ja'a, kalau seorang lelaki kita kata apa? Rajulun kan? 2 orang lelaki, ja'a ke ja'asa je? Ja'a mufrad, tetap dalam sirah mufrad kan? Ja'a rajulani. Ramai, ja'a rijalun. Jadi ja'a tetap di mufrad. Bila fi'il tetap di mufrad. Okey. Tetap dia mufrad. Bila kita kata mana tadi? Kalau ta'nis tazkir mudahlah. Kalau fa'il dia muzakkar, maka fi'il muzakkar. Kalau fa'il dia muannas, dia fi'il pun muannas. Tengok. Maka di sini ja'a Zaidun as-salihu abuhu. Salih dia ikut pada i'rab dan ikut pada makrifah. Okey. Seakan dia kata ja'a Zaidun salaha abuhu. Telah datang oleh si Zaid yang soleh bapaknya. Nampak? Bapak dia soleh. Jadi na'at sababi sentiasalah dia dalam keadaan mufrad. Dia bukan tak ada berubah. Dia mufrad sama. Contoh mana? Tengok. Ja'a rijalun. Ja'a rijalun. Tengok contoh bawah tu. Nampak tak Abdul Rahman? Ja'a rijalun. Rijalun. Nakirah ke makrifah? Nakirah. Maka na'at dia nakirah sebab dia ikut pada tangkir. Salihun, kita kata salihun. Rijalun marfu' ke mansub? Marfu'. Maka salihun pun marfu'. Tapi rijalun mufrad ke musanna ke jamak? Dia jamak. Na'at dah ikut. Na'at sentiasa mufrad. Na'at sababi. Na'at sababi sentiasa mufrad. Sebab seakan fi'il. Fi'il pun ja'a rijalun. Tak jadi ja'u rijalun, tak jadi. Kecuali lughah akalunil bagharis. Itu lain lah tu. Okay. Salihun. Okay. Lagi. Tengok contoh sini. Dia, hak ni jelas lah sebab muzakkar dia pun muzakkar. Okay. Hak ni, ja'at Hindun. As-salihu. Hindun ni dia jadi fa'il pada ja'at kan? As-salihu na'at. Na'at sababi. Okay. Hindun. Kenapa tak kata salihah? Kenapa kita tak kata salihah? Sebab fa'il kepada salih ini, dia isim fa'il yang beramal, ialah abu. Abu laki ke perempuan? Laki. Jadi dia tidak ikut kepada man'uk dia tu. Walaupun Hindun tu perempuan, dia seakan fi'il. Ingat fi'il. Bila na'at sababi, seakan dia fi'il, dia melakukan. Dia menjadi amil kepada isim selepasnya. Jadi kalau Abu Ha ni muzakkar, maka salih mesti muzakkar. Okey, contoh lain tulis. Lagi. Ja'at Hindun. Tak, kena ja'a Zaidun as-salihatu ummuhu. Ja'a Zaidun as-salihatu ummuhu. Nampak? Sini Zaidun muzakkar. Sifat dia muzakkar ke muannas? Kenapa kita sifatkan muannas? Sebabnya kerana dia menjadi amil kepada isim lepas dia. Isim lepas dia ummuhu kan? Ummuhu di i'rab fa'il kepada isim fa'il salihah yang beramal.
Jadi bila begitu fa'il mesti mengikut fa'il pada tazkir dan pada taknis. Sekarang ni umum tu laki perempuan. Perempuan. Maka salihah pun kita takniskan dia. Nampak tak? Walaupun sifat Zaid itu dia sifat Zaid tapi sifat bukan hakiki, sifat sababi saja. Nampak? Boleh beza tak tu? Faham tak tu? Nampak tak beza tu? Jadi kaedah dia kalau na'at sababi dia hanya mengikut 2 daripada 5 perkara. Okey. Boleh? Faham tak? Ingat kaedah tu. Bismillah. Okay. Kemudian boleh masuk babul atfi sikit. Babu al-atfi. Ada nak tanya tak ni? Yalah. Faham tak ni? Ra'aitu Zaidan as-salihata ummuhu. Ra'aitu. Tulis. Ra'aitu. Tukar je lah. Zaidan as-salihah salihata ummuhu. Dia ikut pada i'rab sebab Zaidan mansub, salihata mansub lah. Boleh? Tapi pada muzakkar muannas dia tak ikut pada Zaid, ikut lepas padanya. Sebab dia sebenarnya fa'il kepada, dia amil kepada isim zahir selepas dia. Boleh? Okey. Babu al-'athfi, ba'athaf. Situ tak kita berhenti kan? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Okey. Qala babul 'athfi, bab ataf. Al-muradu bihi, yang dimaksudkan dengan ataf sini atafu nasaki. Ataf nasak. Ataf nasaki, ataf nasak. Ataf nasak ni apa dia? Di ataf ada dua, satu lagi ataf bayan. Ataf bayan, ataf yang tak ada huruf ataf. Ataf bayan yang ialah ataf yang tidak ada huruf ataf. Macam jaa Umaru Abu Hafs Umaru. Nampak tak? Jaa Abu Hafs Umaru. Tu boleh ataf bayang lah. Jadi sebahagian daripada masdar tu ada yang kita panggil sebagai ataf bayang. Kita kata badal, masdar pula. Badal ataupun ataf bayang dalam situasi ni. Ni ataf yang dimaksudkan ialah ataf yang menggunakan huruf ataf. Waw, aw, thumma, fa. Dia ada satu lagi ataf bayang. Ataf bayang dia tidak menggunakan huruf apa nama ni? Huruf ataf. Dia hanya menerangkan isim yang sebelumnya. Telah datang Abu Hafs. Siapa Abu Hafs? Umaru. Umar tu dia menerangkan kepada Abu Hafs. Ni takrif dia. Wa huwa tabi'u, ialah tabi'. Kalimah yang mengikut. Al-mutawassitu, yang menengahi bainahu, di antaranya, wa baina matbu'ihi, dan di antara yang diikutnya. Baca macam mana? Baca macam mana? Ahadan ke ahadin ke? Baca mana? Macam mana tu? Ahadu. Dia jadi apa ahadu? Jadi apa? Khabar. Jadi apa? Fa'il kepada
Tabi'. Jadi apa? Said jadi apa? Ahadu tu jadi apa? Dia. Ha? Fa'il apa? Ha? Fa'il matbu'. Fa'il matbu' juga Jadi fa'il kepada mutawassitu yang menengahi. Siapa yang menengahinya? Ahadu hurufil atfi. Salah satu huruf athaf. Jadi ahadu tu fa'il bagi mutawassit. Isi fa'il beramal ni. Dia panggil apa tu? Na'at apa? Nak apa? Sababi kau lah. Al-mutawassitu. At-tabi' al-mutawassitu. Tabi' al-mutawassitu. Siapa yang mutawassitnya? Tabi' ke? Bukan tabi' mutawassit. Ahadu tu. Ahadu tu. Salah satu huruf athaf itu yang menengahi. Contoh, kita kata ja'a Zaidun wa Khalidun. Wa Khalidun. Okey. Tarikh dia. Siapa itu athaf? Apa itu athaf? Athaf itu ialah tabi'. Mana tabi' sini? Mana tabi'? Jadi athaf di sini dengan makna ma'tuf. Athaf di sini dengan makna ma'tuf lah. Al-'atfu bermakna ma'tuf min itlaqil masdar wa iradatul maf'ul. Athaf ni makna tarik, yang menarik, yang menengahi lah, yang menarik. Kita athaf, kita sandar, kita tarik ni. Jadi yang kena tarik itu mana sini? Ja'a Zaidun wa Khalidun. Nampak tak ni? Ja'a Zaidun wa Khalidun. Athaf itu at-tabi'. Mana tabi'? Mana tabi'? Mana tabi' yang mengikut? Ja'a ke Zaid ke? Khalid. Khalid ni tabi'. Tabi'. Jadi athaf tu menunjuk kepada athaf menunjuk kepada apa? Ma'tuf lah yang nak diathaf. Ni tabi' yang menengahi antara tabi' dan matbu'. Mana matbu' dia? Zaid matbu'. Siapa duduk tengah menengahi al-mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi? Ahadu hurufil atfi. Mana huruf athaf? Hak ni mutawassit. Nampak? Jadi Khalid ni tabi'. Tabi' dengan makna di sini athaf dengan makna ma'tuf. Zaidun ni matbu' yang kena ikut. Sebab Khalid ikut siapa? Ikut Zaid. Salah satu huruf athaf. Wow. Nampak? Jadi itu tarikh athaf nasab. Ahadu hurufil atfi al-atiyati, yang akan datang. Kata dia wa huruful atfi asyaratun. Huruf athaf ada 10. Wahiyal waw. Yang pertama ialah waw. Nahu ja'a Zaidun wa Amrun. Wow. Mudahnya ni. Fa ja'a fi'lun madhin wa Zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammati dhahirati. Wa Amrun, wa tu harfu atfin, huruf athaf. Wa Amrun ma'tufun. Jadi kalimah selepas daripada huruf athaf kita panggil ma'tuf. Dia yang ditarik, dia yang mengikut. Ma'tufun ala Zaidin marfu'un bi dhammati zahirati. Fal ma'tufu, maka ma'tuf yatba'u al-ma'tuf alaih. Jadi kalimah selepas wa kita panggil ma'tuf, sebelum wa kita panggil ma'tuf alaih, yang disandar, yang diikut kepadanya. Yang diataf di atasnya. Mengikut fi i'rabihi, pada i'rab. Sawa'un kana raf'an aw ghairahu aw ghaira rafi'in. Sama ada rafa' ataupun selain daripada rafa'. Okey, boleh. Mudah ni. Kemudian katanya wal fa'. Yang kedua ialah fa'. Ja'a Zaidun fa Amrun. Fa Amrun ma'tufun ala Zaidin. Marfu'un bi dhammati zahirah. Marfu' bi dhammati zahirah.
Jadi apa beza waw dengan fa ni? Dia banyak makna bagi waw. Antara makna yang umum ataupun makna yang biasa bagi waw ialah waw li mutlaqil jam'i, semata nak himpun. Dia tidak memberi pada dirinya tu, li zatih itu tidak memberi makna tartib. Makna bila kata ja'a Zaidun wa Amrun, makna dua orang mari. Siapa mari dulu main kediam? Dari segi penggunaan waw tu, semata-mata kita tak boleh faham lagi, kecuali ada qarinah. Okay? Lain dengan fa. Fa ni menunjuk ada tartib. Ada tartib. Makna ada ada yang dahulu, ada kemudian. Bila kata ja'a Zaidun fa Amrun, makna siapa mari dulu? Zaid. Kemudian Amar. Tapi fa dengan summa ini, fa ni tertib dia dekat. Makna sejurus lepas Zaid mari, Amar mari. Kalau summa ni memberi makna panjang sikit. Bukan mari secara cepatlah. Fa Amrun ma'tufun ala Zaidin marfu'un bi dhammati zahirati. Okey. Wa thumma. Semua pun dia. Ja'a Zaidun thumma Amrun. Bila guna summa ni, dia litartib dan juga menunjukkan tarakhi. Masa tu lambat. Mari Zaid, kemudian lama sikit baru mari Amar. Kalau fa, ja'a Zaidun fa Amrun thumma Khalidun. Faham? Mula-mula mari Zaid, ja'a Zaidun fa Amrun. Lepas daripada Zaid, Amar mari. Thumma Khalidun. Kemudian lama baru Khalid mari. Apa? Wa au nahwu ja'a Zaidun au Amrun. Au ni pun banyak masuk ni. Tashkik pun ada, takhir pun ada. Ja'a Zaidun, mari telah datang oleh si Zaid ataupun Amar. Am pun sama. Apa dia kata? Nahwu ja'a Zaidun am Amrun. Telah datang si Zaid ataupun sama ada Zaid telah datang, sama ada Zaid ataupun Amar, sama ada Zaid ataupun Amar. Wa imma. Imma dengan makna salah satulah. Fa imma mannam ba'du wa imma fidaan. Fa imma mannam ba'du wa imma fidaan. Sama ada ni, ayat ini berkaitan apa ni? Ayat ini berkaitan dengan pilihan kepada tawanan. Orang Islam dapat tawan orang kafir. Maka ketua hakim ataupun raja boleh beri pilihan. Fa imma mannan. Sama ada mannan, beri lepaskan sahaja. Makna tawanan orang kafir tu bila kita lepaskan dia begitu saja. Wa imma fidaan, ataupun kita minta tebus. Nak lepaskan tawanan perang, kena bayar. Jadi pilihan itu boleh kepada ketua tentera, raja dan seumpamanya. Nak pilih sama ada mannan, melepaskan saja. Mana maknanya menganugerahkan. Okay. Makna beri kelepasan begitu saja, itu mannan. Mannan makna menganugerahkan kebebasan. Ataupun fidaan, kena tebus. Nak lepaskan tawanan yang kami tawan, kena bayar ataupun tukar. Tu fidaan. Okay, di sini fa imma sama ada mannan wa imma fidaan. Fa qawluhu fidaan ma'tufun ala mannan wal 'atifu, huruf athahnya apa? Athih ni huruf athah. Al wawu ad-dakhilatu ala wa imma. Huruf athah ialah waw. Dia kata wa imma fidaan kan? Wa imma ata. Wa imma utiya biha. Bukan ata utiya. Wa imma tu, kalimah imma tu utiya biha,
didatangkan dengan imma lidalalati ala taqsim, menunjukkan atas pembahagian wa takhyir, dan beri pilih. Bahagi sama ada pilihan apa ada, sama ada beri bebas dengan percuma ataupun minta tebusan. Bahagi dua dan pilih mana satu. Tak boleh dua-dua. Okay, di sini sebab itu Syekh Zaini Dahlan kata huruf atas sebenarnya ialah waw itu. Dah kenapa musannif kata imma tu? Wal musannifu jara ala anna imma hiya al-atifah. Dia berpandangan, berjalan atas pandangan yang mengatakan imma itu huruf atas. Imma itu huruf atas. Okay. Huruf atas. Wa huwa dha'ifun. Dan katanya musannif itu pandangan dhaif. Warajihu anna al-atifah al-wawu. Huruf atas sebenarnya ialah waw. Okey. Wala dan juga la. Dan juga la. Nahu jaa Zaidun la amrun. Jadi la pun huruf atas ni. Bal tinggal. Wabal. Nahu ma jaa Zaidun bal amrun. Tidak datang oleh Zaid bahkan Amar. Makna bal ni di sini memberi makna bahkan. Tak. Di sini dengan makna idrak lah. Ma jaa, tidak datang Zaid. Makna kita nafikan datang Zaid. Jadi siapa yang datang tu? Bal. Dia mengidrak, menafikan hukum sebelum dan mengisbatkan pada yang selepas itu. Jadi siapa yang datang tu? Yang datang itu ialah Amar. Jadi Zaid itu bukan Zaid datang, Amar yang datang. Bal, bahkan. Okey. Okey, kemudian katanya wala dan juga la. Nahu jaa Zaidun la amrun. Telah datang oleh si Zaid bukan si Amar. Datang si Zaid la amrun, bukan Amar. Jadi di sini ini termasuk daripada huruf athaf, tapi dia menafikan hukum bagi selepasnya. Menafikan hukum bagi selepas. Tadi menafikan atau mengidrakkan daripada sebelumnya dan mengisbatkan pada selepasnya. La ni datang Zaid bukan Ammar. Orang ingat Ammar datang, tak. Zaid yang datang bukan Ammar. Walakin, juga lakin. Ma jaa Zaidun lakin Amrun. Tidak datang si Zaid tetapi Ammar. Tetapi Ammar. Okey. Jadi lakin juga termasuk daripada huruf athaf. Kena baca ke mana tu? Kena baca lakin. Jangan baca lakinna. Kalau lakinna dia akan jadi jumlah. Dan isim lepas dia akan jadi mansub. Lakinna daripada apa? Daripada nawasib. Di sini lakinna dengan athaf, dengan makna athaf. Jadi lakin, baca dengan lakin, bukan lakinna. Jaa Zaidun lakin ma jaa Zaidun. Tidak datang oleh si Zaid. Tetapi Ammar. Yang datangnya ialah Ammar. Wa hatta fi ba'dil mawadhi'i, dan juga hatta pada sebahagian tempat. Hatta pun ada. Pada sebahagian tempat dia menjadi huruf athaf. Mana contoh tempat itu? Wa dzalikal ba'du, sebahagian tempat tu huwa ma kana ba'daha ba'dhan mimma qablaha. Kalau kalimah selepas hatta itu dia sebahagian daripada kalimah sebelum tu. Maka hukum dia di sini dia akan jadi huruf athaf. Dia jadi huruf athaf. Dia mengathafkan hukum sebelumnya. Tengok. Nahu akaltu, sama kata aku telah makan seekor ikan, hatta ra'saha, sehingga kepalanya. Sehingga kepalanya. Sehingga kepalanya.
Aku makan apa nama ni? Ikan hatta ra'saha. Sehingga kepalanya. Jadi kepala makan tak? Kepala makan tak? Makan ikan sampai kepala. Kepala makan tak? Kepala ikan makan tak? Rahman. Tak makan? Awak tak makan tak apalah. Makan tak kepala? Ni ayat ni. Akal tu sama kata hatta ra'saha. Kalau kita baca ra'saha, dia jadi apa tu? Jadi ma'tuf ala sama kata. Jadi kepala makan tak? Kan tak macam ni? Makan. Oh, patut dah ingat. Makan tak Ghafur? Tak siapa kepala? Tak boleh. Takut jadi benak. Tengok sini. Dia dalam masalah ini, dia boleh baca hatta ra'saha, ra'siha, ra'suha. Tapi yang jadi atah sini ialah ra'saha lah. Sebab dia atah kepada isim mansub. Sama kata hatta ra'saha. Jadi yang dimakannya apa? Samakah makan hatta ra'saha. Jadi kalau dia atah kepada samakah, maka dia makan tak? Makan. Jadi akal tu, aku makan sama kata ikan sehingga kepala pun aku makan juga. Hatta ra'saha. Okey. Yang kedua, kalau kita baca dengan ra'suha. Ra'suha. Okey. Ra'suha. Bila baca ra'suha, maka hatta tu dia ibtidaiyah. Makna ibtidaiyah di jumlah baru. Akal tu sama kata aku makan ikan hatta ra'suha, sehingga kepalanya, ai hatta ra'suha makulah, sehingga kepalanya pun aku makan. Jadi kalau baca ra'suha, dia di i'rab sebagai mubtada. Ra'suha di i'rab mubtada lah. Mubtada khabar dia mahzuf. Jadi hatta tu ibtidaiyah. Nampak? Jadi hatta tu ibtidaiyah ni i'rab mubtada. Khabar dia mahzuf. Ra'suha. Okey, kalau ra'siha, akal tu sama kata hatta ra'siha. Jadi hatta tu harah jar dengan makna ila. Kalau kita kata akal tu sama kata hatta ra'siha, baca baris bawah, makna kita makan kat mana tu? Makan tak kepala? Akal tu sama kata hatta ra'siha. Hatta dengan makna haraja, ila ra'siha. Kita makan sapa kepala. Maksudnya sapa tak? Kepala makan tak? Kepala tak makan. Kalau kita baca ra'siha, maka hatta tu dia jarrah. Dia haraja, seumpama makna ila. Makan sapa kepala je. Hatta ra'siha. Fala akuluhu. Maka kepala tu aku tak makan. Nampak? Boleh faham beza? Kalau ra'saha makna kita makan, kepala pun makan. Ra'suha, kepala memang kita makan juga. Ra'siha, kepala tak makan. Kalau dia ma'tuh jelaslah ikut ukur ra'saha dia ma'tuh. Kalau ra'suha, dia jadi khabar mubtada' mahzuf. Hatta itu hatta ibtidaiyah. Kalau ra'siha, hatta tu harah jar. Ra'siha majrur. Boleh? Ada muka surat 374 tu. Bawah tu. Nahwu akal tu sama kata hatta ra'saha. Ai idza qara'na ra'saha binasbi. Amma idza qara'nahu bil khafdi fa hatta jaratun. Wa idza qara'na bil raf'i fa hatta ibtidaiyatun wa ra'suha mubtada'un khabaruhu mahzuf taqdiruhu ma'kulah. Wa dhabitul ibtidaiyah alla tata'allaqu al jumlatu allati ba'daha bima qablaha. Ibtidaiyah ni syaratnya tak ada kaitan lah, tidak ada ta'alluq. Ayat tu sempurna dah sebelumnya. Baru boleh kita kata ra'suha tu mubtada' baru, jumlah baru. Okey.
Mana i'rab dia? Fa hatta harfu atfin. Arah ataf. Wa ra'sa tu atau ra'su tu ma'tufun ala samakah mansubun bil fatati zahirah. Wa ha mudhafun ilaih. Ra'saha mudhafun ilaih. Wa i'rabu baqiyatil amthilah zahirun. Dan i'rab baki misal-misal yang lain itu jelas sangat dah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nak habis sikit ya? Mudah lagi. Sikit ya? Sikit lagi kita baca lah. Fa in atafta. Tengok. Dia kata fa in atafta, dan jika kamu atafkan biha dengan huruf ataf tadi ala marfu'in, di atas isim marfu', rafa'ta, jawab kepada in, rafa'ta, maka kamu rafa' dia. Kalau kita ataf atas isim marfu', kita rafa'kan maktuf itu kama taqaddama, sebagaimana telah lalu. Au ala mansubin, nasabta, kamu nasabkan. Au ala makhfudin, khafadta, kamu khafadlah. Au ala majzumin, jazamta, maka kamu jazamlah. Taqulu qama Zaidun wa Amrun, ba Zaidun marfu', ra'aitu Zaidan wa Amran, maratu bi Zaidin wa Amrin. Wal i'rabu zahirun, i'rab jelas sangat. Mithalul atfi fil af'al, contoh ataf pada fi'il ada juga. Zaidun yakumu wa yaq'udu, lan yakuma wa yaq'uda, wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud, lam yakum wa lam yaq'ud. Fal awwalu marfu'un wa tsani mansubun wa tsalitsu majzumun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Okay. Bab at-tawkid.